Maka Allah menjawab, siapa yang kedekut sebenarnya dia hanya kedekut terhadap diri dia sendiri. Dan aku maha kaya. Dan yang nak berajak adalah engkau, bukannya aku, kata Allah. Surah Muhammad ayat 88. Ayat 38. Sebab itu saudara, orang yang kedekut, Allah Ta'ala sound direct saja. Engkau agak ke aku kah, aku agak ke engkau. Yang agak ni engkau patut agak dengan aku. Bila engkau kedekut, ini ayat kampung. Ayat Quran yang kita kampungkan maksudnya. Kalau engkau kedekut dengan aku, engkau nyusahkan diri engkau sendiri. Sebab rezeki orang ada pada kita. Duit tuan-tuan yang ada dalam poket, itu hak tuan-tuan 100%? Never. Orang Islam kok mana pun duitnya 2.5% mesti hak orang lain. No such thing 100%. Oh, ni kan usaha saya benar. Usaha engkau dengan izin Allah. Kita hanyalah postman untuk membantu orang lain. Orang miskin, orang yang susah, mereka dapat bantuan daripada Allah melalui kita. Itu sebab Allah turun rezeki pada kita. Naik pangkat tiap-tiap tahun, rezeki murah 48, 52, 54 jusasi bagai-bagai. Apa tujuannya? Bukan sebab engkau bagus sangat kerja. Tak. Supaya engkau tolong orang susah. Rezeki ada, tolong pada orang susah. Prioriti kita kalau bulan Ramadan ini, tuan-tuan nak menjalankan ibadat sedekah ini, number one, ingatlah, prioriti. Nombor satu, kita nak kena tolong mak ayah kita lah. Ini prioriti. Mesti tolong. Bagi ada orang tua, tolong orang tua. Prioriti. Ini tak boleh tidak. Sebab ini sebagai membalas jasa mereka. Nombor satu. Itu ada orang sibuk tolong orang sana kemari, rumah maknya sengit lah. Dia menolong mak orang kulu kilir naik motor sampai ke mana tolong orang. Rumah maknya bocor sana sini lah. Tak bercara langsung, tak boleh begitu. Mak ayah ni sementara dia hidup, kita mesti mau belanja dia, sedekahkan dia. Yang kedua, prioriti kita dalam bersedekah ini adalah membantu rumah ibadah, masjid dan juga surau. Saya sendiri yang bertugas di masjid negeri, saya ingat Tuan Haji Azmi pun yang juga memimpin sebuah masjid. Kita merasakan benar sejak daripada pandemik ini, kita mengalami kemerosotan yang begitu ketara di dalam pengumpulan dana masjid. Maka tak dapat kami bayangkan bagaimanakah surau-surau yang terletak di pedalaman ataupun duduk dalam kawasan institusi yang tidak melibatkan jemaah daripada luar. Sedangkan kami yang menjadi tumpuan ni pun, kita mengalami kemerosotan kira-kira 20% daripada kebiasaan. Sebab beberapa SOP tidak membenarkan tabung digerakkan, tak boleh golek dan macam-macam. Jadi nak mengharapkan jemaah untuk bersedekah dengan pergi ke tabung statik, itu memerlukan kekuatan keazaman kepada orang itu. Mungkin ada yang sinis mengatakan, sekarang zaman online dah ustaz, patut suruh dia orang semua online. Benda ni pernah dibuat kajian. Online ini hanya untuk orang yang duduk di urban. Urban ni orang duduk di bandar moden. Kita di Kuantan belum lagi duduk kategori urban. Urban ni bandar besar betul. Bandar moden, bukan sekadar besar, moden. Kita ni masih lagi sub-urban lagi. Apatah lagi rural. Rural ni memang mental kampung lagi. Jenis masuk simpang tak signal. Orang macam ni, dia takkan guna online. Contoh paling mudah lah, berapa orang di kalangan tuan-tuan yang dengar ceramah pada pagi ni, yang buat rotek pakai MyEG. Online. Tak ada. Kita suka old school lagi. Panggil runner, pergi tu, dia pergi jawab apa. Kita masih ada suka sentuhan lagi. Sentuhan personal. Pergi ke counter. Ini suburban, orang rural. Jadi nak suruh orang kita sedekah pakai online, belum lagi. KL mungkin. Johor Bahru mungkin. Berapa lama? Wallahualam. Maka menunggu ke arah kecerdikan kita untuk nak sedekah secara online semua, marilah kita bantu juga secara old school, secara manual. Pergilah ke tabung. Nak didik ini susah. Bantulah masjid dan surau yang sangat memerlukan sumbangan dan bantuan daripada para jemaah
untuk kita nak merancangkan lagi aktiviti dan keceriaan di masjid. Semakin banyak sumbangan yang diberikan, semakin banyaklah aktiviti yang boleh diserahkan dan dipersembahkan kepada jemaah kita. Ada orang pernah tanya, bukankah yang dalam hadis Nabi nyebut tolong masjid ni Ustaz, kalau kita tolong buat masjid baru? Maknanya kalau setakat nak tolong renovate, nak besarkan atap, nak buat tempat air sembahyang ni, tak berapa besar pahala. Ini tak betul. Pernah zaman Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Osman dia nak renovate Masjid Nabawi. Para sahabat bantah. Kata Osman, mu jangan pandai-pandai nak renovate. Biar kekal je apa yang ada. Inilah nak mandang-mandang kenangan dengan Nabi. Osman lantas membacakan satu hadis. Man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah mislahu. Hadis Muslim. Siapa-siapa bangunkan satu masjid kerana Allah, Allah akan buatkan dia sama seperti bangunan itu dalam surga nanti. Ulama mengatakan bahawa hadis ini diucapkan oleh Osman bukan ketika nak announce projek baru, tapi ketika renovate Masjid Nabawi. Ini berarti kalau kita bantu renovasi, pengubahsuaian surau masjid, sama saja pahalanya. Sampaikan Nabi dalam satu hadis pernah sebut, man bana masjidan lillah kamafhasi qitatin aw asghar. Siapa yang bantu membangun masjid, walaupun masjid itu sebesar sarang burung merpati saja, maka Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bina untuk dia satu rumah dalam surga nanti. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi. Sebab itu di penghujung pertemuan kita ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk menyeru kepada seluruh para pelayar kita, tuan-tuan guru, para alim ulama, para budiman kita. Jangan lupa untuk kita sama-sama menghulurkan sumbangan dalam usaha kita nak menambah dana dan menaik taraf surau di Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib Kuantan, Surau Al-Mustaqim. Yang mana sekarang ini anggaran kosnya lebih kurang dalam 745 dan dana yang dah terkumpul lebih kurang dalam 365. Jadi kita mengharap masyarakat, parents, ibu bapa dapat sama-sama kita membantu untuk meningkatkan lagi dana surau smart ini. Boleh saja beri sumbangan sama ada secara atas talian dengan nombor yang tertera di skrin masing-masing, ataupun pada yang old school masih suka kepada sistem lama, boleh juga menitipkan sumbangan itu kepada pihak sekolah. Dengan sumbangan kita kepada surau ini, percayalah bahawa setiap kali anak-anak kita menggunakan kemudahan surau, mereka beribadah, selama itulah kita akan berjalanlah pahalanya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada 7 amalan yang kalau kita boleh buat di atas dunia ini, inilah pencen kubur sampai bila-bila. Pertama, mengalirkan sungai. Yang kedua, menulis mushaf, iaitu Quran. Yang ketiga, menggali perigi. Yang keempat, mengajar ilmu. Yang kelima, menanam pokok-pokok yang bermanfaat. Yang keenam, meninggalkan anak-anak soleh yang mendoakan kita. Dan yang ketujuh, membantu pembinaan masjid. Dengan syarat selagi masjid itu berfungsi. Moga-moga dengan kita membantu anak-anak kita yang sedang belajar, surau yang sedang dalam proses pengubahsuaian dan menaikkan taraf, dapatlah kita komisen pahala walaupun kita telah tiada di dunia ini nanti. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa tidak mengizinkan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakan-rakan yang sudi mengadakan program pada pagi ini, khusus kepada rakan-rakan kita daripada unit Bina Insan SMK Abdul Rahman Talib, rakan-rakan dari panitia kelas kemahiran Al-Quran KKQ Pahang, dan juga daripada Pertubuhan Kegiatan Dakwah Islamiah. Mudah-mudahan pertemuan ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain kesempatan. Ingat, selamat menyambut Ramadan Mubarak. Tingkatkan ibadah, kurangkan ibadah, banyakkan bersedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.